Okay, so untuk variasi, first kali 6.1 adalah variasi dalam organisma. Yang kamu kena tahu adalah kepentingan variasi dalam organisma. Okay. Kalau dalam buku teks, kamu akan nampak di bawah tepi belah kiri, belah kanan tu, dia ada tulis ringkasan. Di situ dia telah ringkaskan beberapa kepentingan. Kalau dalam buku teks macam ada dalam around 4 begitu kepentingan. Tapi dalam sini dia hanya bagi 2. Tidak apa, kamu boleh baca di buku kamu lah. Okay. Kepentingan variasi membolehkan organisma menyesuaikan diri kepada perubahan persekitaran dan individu dengan ciri berbeza dapat adaptasikan habitat baru yang lebih sesuai. Okay. Dan seterusnya lah. Okay, itu adalah kepentingan variasi. Okay, next adalah ini adalah variasi pada manusia. Okay. Untuk bab ni cikgu mau kamu lebih fokuskan kepada manusia sebab kita manusia kan, jadi kita lebih nampak perubahan dan perbezaan di antara satu sama lain. Okay, sebagai contoh ini adalah variasi lah. Yang mana kalau kamu tengok sini mata biru, mata hijau, mata oranye, mata kelabu. Ada coklat, ada hitam. Ini adalah variasi. Kulit, okay, kulit hitam, kulit putih, kulit dan sebagainya. Ini juga adalah dikatakan sebagai variasi. Okay. Okay, sama juga ini pun variasi lah. Okay. Yang di sini dia menunjukkan adalah kita punya tulang rahang. Tulang rahang kita semua berbeza ya. So itu juga variasi. Okey, variasi ada 2 jenis, satu selanjar, satu tidak selanjar. Okey, untuk yang selanjar, variasi ini tiada perbezaan yang ketara. Perbezaan beransur-ansur dengan ciri perantaraan. Maksudnya untuk variasi selanjar mempunyai ciri-ciri perantaraan. Dan variasi selanjar dia dikawal oleh beberapa gen yang tertentu sahaja dan dipengaruhi oleh persekitaran. Maksudnya variasi selanjar dapat dikawal dan dipengaruhi oleh genetik dan persekitaran. Dan variasi selanjar tidak boleh diwarisi dan dia bersifat kuantitatif kerana boleh diukur. Contohnya ketinggian, berat, warna kulit dan sebagainya. Okey, maksudnya di sini variasi selanjar adalah variasi yang di mana kita tidak boleh nampak perbezaannya. Perbezaan antara Mahathir dan juga Azmi kita tidak boleh nampak kecuali kita ukur. Okey, sebagai contoh ketinggiannya. Kalau kamu nampak Mahathir dengan Azmi nampak macam lebih kurang sama kan? Macam bolehlah sama. Tapi bila kamu ukur, baru karena kamu nampak Azmi lebih tinggi berbanding Mahathir. So itu bermaksud itu adalah variasi selanjar yang mana dia bersifat kuantitatif kerana boleh diukur. Okey. Sebab tu di sini dia tulis tiada perbezaan yang ketara. Mungkin ada perbezaan kamu nampak tetapi tidak ketara. Okey. Ini contoh-contoh dia lah ketinggian, berat badan, warna kulit, kepintaran. Ini adalah variasi selanjar. Macam mana pula variasi tidak selanjar? Okey, variasi tidak selanjar ini mempunyai perbezaan yang sangat ketara. Sebagai contoh, kebolehan menggulung lidah. Okey. Kalau kamu tanya kawan atau ibu bapa kamu di rumah, cuba gulungkan lidah. Ada yang dapat, ada yang tidak. Okey. So di situ kamu nampak perbezaan yang sangat ketara. Yes or no. Itu sahaja. Tiadalah so cikgu. Tiada. Sama ada ya atau tidak saja. Okey. Dia mempunyai perbezaan yang sangat ketara dan tidak ada ciri-ciri perantaraan. Kalau variasi selanjar, dia ada ciri perantaraan. Tetapi kalau variasi tak selanjar, tiada ciri perantaraan. Yang ini, variasi tidak selanjar, dia dikawal oleh satu genetik sahaja dan tidak dipengaruhi oleh persekitaran. Sebagai contoh, kebolehan menggulung lidah. Okey, dia dikawal oleh satu gen sahajalah, iaitu bahagian genetik yang memegang lidah. Okey, satu genetik. Dan biarpun kamu tinggal di kawasan yang sejuk kah, kawasan panas kah, kawasan yang lembap kah, yang kering kah, okey, dia tidak dipengaruhi. Okey, kalau kamu boleh menggulung lidahlah kamu. Okey, biarpun kamu berada di mana, itu yang dimaksudkan tidak dipengaruhi oleh persekitaran. Okey, yang ini boleh diwarisi, of course boleh diwarisi. Berbentuk kualitatif. Tengok sini kuantitatif, maksudnya yang boleh diukur. Di sini adalah kualitatif, maksudnya sesuatu yang kita tidak boleh ukur. Sama ada
ciri-ciri itu hadir atau tidak hadir sahaja yang kita boleh nampak. So, itu adalah kualitatif. Kualitatif. Contohnya, kebolehan menggulung lidah, bentuk cuping telinga, kumpulan darah, warna mata, benda yang memang kamu nampak, oh dia ada lesung pipit, satu tiada. Macam tu. Okay, yes or no sahaja. Okay, alright. Next, okay, ini adalah untuk kamu punya nilai, dia punya graf, okay. Soalan kalau variasi, dia akan minta kamu, mesti punya dia akan minta kamu cuba untuk plotkan graf, okay. So, bila dia minta kamu plotkan graf, okay, kamu kena ingat, untuk variasi selanjar, kalau kamu tengok, graf dia ini adalah graf bar kan, graf bar, ini pun sama juga graf bar, okay. Okay, untuk variasi selanjar, kamu kena ingat, graf bar kamu adalah melekat, mesti melekat, wajib melekat. Okay, itu yang menunjukkan perbezaan variasi selanjar atau tidak selanjar. Kalau kamu tengok di sini variasi tidak selanjar, dia berpisah-pisah. Okay, kenapa dia berpisah-pisah? Yang ini berdekat. Sebab variasi selanjar kita boleh ukur. Kita boleh ukur. Jadi setiap ukuran perbezaan itu kita kena plotkan. Okay. Tidak juga kalau cikgu cakap ketinggian cikgu 158. Tak cikgu cakap, oh kasih bundar lah 160. Tidak kan? Kita tetap cakap ketinggian kita adalah 158. So, amount itu adalah wajib kita ikut. Sebab itulah garis graf bar kamu ni wajib berdekatan. Semua berdekatan. Hanya untuk variasi selanjar yang boleh diukur. Kalau variasi yang tidak selanjar, dia adalah bersifat macam ni, jauh-jauh. Sebab yes or no sahaja kan, jadi dia adalah jauh-jauh-jauh. Okay? Okay. Kalau sebagai contoh, kamu mau cek tentang lesung pipit, kamu buatlah garis begini. Sini adalah bilangan individu. Sini adalah berlesung pipit atau tidak, sifat-sifat lah, sifat. Sini kamu tulis lesung pipit, tidak berlesung pipit. Buat garis macam ni je lah. Contoh sini 5 orang, di sini ada 10 orang. Buat macam tu sahajalah. Okay? Yang penting, poinnya di sini adalah dia berjauhan. Yang ini adalah berdekatan. Boleh faham? Okay. And then, untuk garisan ini kita panggil sebagai taburan normal lah. Sebab dia meningkat dan menurun. Ini memang matematika, fizika, kimia kamu belajar. Kalau garisan macam ni, dia adalah garisan normal. Okay. Tapi untuk yang ini, dia bersifat, taburan dia adalah bersifat diskrit. Yang ini. Okay. Alright. So, next. Habis yang itu. Okay. Punca variasi. Okay. Punca variasi. Macam mana variasi ini boleh terjadi? Ada 2 faktornya. Okay. Satu genetik. Okay. Satu genetik. Satu lagi persekitaran. Okay. Untuk genetik, ada 4. Untuk persekitaran kita macam ada 5. Nak silap cikgu. So, cikgu akan buat one by one. Okay. Alright. Kesan faktor terhadap genetik dahulu. Okay. Faktor genetik boleh menyebabkan perubahan pada kandungan genetik pada individu yang spesies dia sama. Okay. Manusia. Tetapi jika berlakunya perubahan terhadap genetik mereka, maka berlakulah variasi. Okay. Variasi yang disebabkan oleh faktor genetik kita panggil sebagai variasi genetik. Okay, variasi genetik. Keadaan ini biasa berlaku sewaktu proses meiosis. Okay, dia sewaktu proses meiosis. Okay, iaitu ada 4 cara. Satu adalah penggabungan semula genetik melalui proses pindah silang. Kedua adalah penyusunan rawak kromosom homolog. Ketiga, persenyawaan secara rawak. Dan keempat, mutasi. Ada 4 cara faktor genetik menyebabkan variasi. Okay, ada 4. Okay, satu ini, kedua yang ini, ketiga yang ini, keempat yang ini. So, kita akan masuk one by one. Okay. Yang pertama, penggabungan semula genetik melalui pindah silang. Okay, dalam meiosis, bahagian peringkat profasa, meiosis 1, profasa 1, berlaku pindah silang. Okay. Jadi, apa yang terjadi?
semasa fasa 1 meiosis, kromatid pada kromosom homolog bersilang. Memang dorang akan berlaku pindah silang. Dan pada titik tertentu yang dipanggil sebagai kiasma. Ini yang kamu tahulah kan. Contohnya di sini, ini di sini. Jika sepanjang sikit. Contoh, ini kaki dia kan. Yang tengah-tengah ini, titik persilangan itu kita panggil kiasma lah. Ini proses kita panggil pindah silang. Titik persilangan adalah kiasma. Apabila kromatid terputus pada kiasma, yang ini pindah silang berlaku lah. Pindah silang berlaku iaitu pertukaran segmen kromatid. Menyebabkan kromatid belah sini dan juga belah sini dia akan bertukarlah antara satu sama lain. Sebab itu bila kamu ingatkan, bila kamu buat meiosis, warna kaki dia lepas pindah silang berubah. Yang hitam ke putih, putih ke hitam kan. Itulah yang dipanggil sebagai pertukaran segmen kromatid. Menyebabkan penggabungan semula genetik. Jadi maksudnya genetik itu terhasil lah yang baru kan. Kandungan genetik dalam kromosom diubah dan gamet dengan kandungan genetik yang berbeza dihasilkan. Ini bermaksud daripada proses pindah silang itu, perubahan dan pertukaran segmen kromatid itu secara automatik menyebabkan seseorang itu mempunyai genetik yang berbeza daripada induknya. So variasi gamet dengan kandungan genetik yang berbeza menghasilkan variasi genetik inilah. Ini yang secara amnya lah, yang paling biasa lah kan. Macam yang cikgu cakap, time kita belajar meiosis, mitosis, pindah silang fungsinya adalah variasi. So variasi ni, first point adalah pindah silang itulah yang menyebabkan variasi. So ini settle. Kalau kamu tengok di sini, ini kan pindah silang. So di sini titiknya ini adalah kiasma. Sini titiknya adalah kiasma. Berlaku pertukaran segmen belah sini dan belah sini, perubahan. So ini yang menyebabkan kita mempunyai genetik yang baru. Maka terhasillah variasi. Alright. Itu yang biasa. Masuk yang kedua adalah penyusunan